Nama saya Patricia Rata. Hari ini saya akan membentangkan tentang kefahaman saya terhadap peladangan bersepadu. Stay tune! Apakah maksud sistem peladangan bersepadu? Peladangan bersepadu adalah amalan peladangan yang menerapkan dan menyatupadukan komponen tanaman, ternakan, aquakultur dan perhutanan tani yang menyerupai kitaran semula jadi, di mana ia boleh meningkatkan keseluruhan sinergi sistem. Adakah anda tahu kepentingan IFRS? Pertama ialah menyediakan kepelbagaian produk. Yang kedua, pulangan bersih yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kesuburan tanah dan struktur fizikal tanah. Yang keempat, meningkatkan produktiviti untuk setiap unit kawasan. Yang kelima, penggunaan sisa tanaman dan ternakan. Yang keenam, mengurangkan rumpai serangga perosak dan penyakit. Seterusnya, peranan peladangan bersepadu. Peranan pertama ialah peranan ekonomi. Yang pertama, membekalkan bekalan makanan yang mencukupi. Kedua, membekalkan produk peladangan yang selamat dan organik. Ketiga, mengurangkan perbelanjaan keluarga. Keempat, mengurangkan kos ladang. Kelima, meningkatkan nilai tanah. Keenam, menggalakkan sikap berdikari. Dan yang terakhir, mengurangkan risiko berbelanja lebih. Penggunaan sumber. Yang pertama, belajar dan mengamalkan teknik penyuaian air. Yang kedua, menggitar semula sumber yang sedia ada. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan inovasi baru. Yang keempat, sokongan dan pembiayaan dari luar. Yang kelima, menghasilkan jurulatih induk dari petani modern berjaya. Yang keenam, menganjurkan pasar komuniti atau kedai yang menjual hasil peladangan. Yang terakhir, organisasi yang boleh mengukuhkan masyarakat IF. Seterusnya, peranan sosial. Yang pertama, meningkatkan keharmonian dan memupuk unit keluarga yang lebih kokoh. Yang kedua, kesihatan yang lebih baik. Yang ketiga, keharmonian sosial. Dan yang terakhir ialah melepasi tradisi kampung. Ialah peranan kepada alam sekitar. Yang pertama ialah meningkatkan hasil kualiti tanah. Yang kedua ialah menyelesaikan masalah kekurangan air. Yang ketiga, meningkatkan kepelbagaian bio. Yang keempat, penggabungan komponen yang pelbagai. Dan yang terakhir ialah meningkatkan keseluruhan alam sekitar. Prinsip-prinsip peladangan bersepadu. Yang pertama ialah kepelbagaian berbeza dari segi fungsi, ruang, turutan dan juga. Yang kedua ialah kelestarian ekosistem yang sama dengan ekosistem semula jadi sekali mengekalkan hasil tuaian. Dan yang ketiga ialah kestabilan dalam menghadapi rintangan sistem untuk berubah dan daya tahan sebagai tindak balas pada perubahan. Kebaikan sistem peladangan bersepadu. Kebaikan yang pertama ialah daun sawit yang telah dicantas boleh dijadikan makanan lembu. Dan yang kedua, masalah rumpai boleh diatasi kerana dimakan oleh lembu. Yang ketiga, sisa buangan daripada haiwan boleh dijadikan baja organik. Nilai-nilai sumber alam. Etika, ekonomi, estetika, emosi dan perkhidmatan persekitaran. Strategi dalam peladangan bersepadu. Strategi yang pertama ialah kaedah pembangunan luaran. Yang pertama, meningkat keuntungan dengan menampung permintaan pasaran luar, memaksimumkan kecekapan untuk mencapai ke peringkat akhir. Strategi yang kedua, kaedah pembangunan dalaman. Melibatkan perubahan arah pendekatan luaran iaitu pada sumber-sumber dalaman kawasan. Mengenal pasti dan membangunkan sumber-sumber dalam kawasan untuk mencapai maklumat. Model-model sistem integrasi tanaman dalam peladangan bersepadu. Yang pertama ialah tanaman campuran, yang kedua tanaman giliran dan yang ketiga ialah tanaman selingan. Contoh perhutanan tani dalam peladangan bersepadu. Yang pertama ialah penanaman berlorong,
Yang kedua, gelong tuduhan. Yang ketiga, kebun rumah. Yang keempat, silvopastura. Yang terakhir, jaluran penampan sungai. Model-model peladangan bersepadu. Yang pertama ialah aquaponik, sistem rakit, nutrient film teknik, dan batas berisi media. Seterusnya ialah pengeluaran organik. Yang pertama ialah dapat meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka masa panjang. Yang kedua, dapat mengawal serangga perosak dan penyakit tanpa membahayakan alam sekitar. Dan yang ketiga ialah memastikan air sentiasa bersih dan selamat. Dan yang terakhir ialah mengeluarkan tanaman berkualiti tinggi untuk dijual pada harga yang tinggi. Potensi dan cabaran dalam peladangan bersepadu. Cabaran pertama ialah persaingan dengan pengeluaran mono tanaman. Cabaran kedua, kekurangan sumber air. Cabaran yang ketiga ialah kos permulaan yang berkaitan dengan penggunaan SPP adalah tinggi. Dan cabaran yang terakhir ialah pemimpin pelatih pertanian tidak mencukupi kemahiran dan pengetahuan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.